Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini moga-moga kita punya line clear lah, insya-Allah, mudah-mudahan ya. Yang mana live kita ini dibawakan oleh Yayasan Budi Ehsan Malaysia. Jadi saya menjemput anda untuk sama-sama kita menyumbang dan membantu yayasan ini ataupun sebuah NGO yang membantu ramai di kalangan asnaf di luar sana yang dalam kesusahan, yang hidup mereka kurang bernasib baik. Jadi insya-Allah dengan sumbangan anda dapat membantu menceriakan hidup mereka yang susah di luar sana. Okey, caranya bagaimana? Anda tekan saja link yang telah pun disediakan di ruangan caption dan terus anda boleh menyumbang semampu ataupun seadanya atau seikhlas hati masing-masing, insya-Allah. Baiklah, tajuk yang akan saya kongsikan pada kesempatan kali ini, iaitu tajuknya ialah tentang bisikan ghaib. Bunyi macam seram ke? Bunyi macam lain macam? Bisikan ghaib. Saya memilih tajuk bisikan ghaib ni adalah berkaitan tentang beberapa isu lah yang semenjak 2 menjak ini ataupun setahun dua ni kita banyak membaca di surat khabar ataupun di media sosial ataupun di berita-berita lah, yang mana agak menyedihkan. Peristiwa di mana ada orang dia berkelakuan yang tak sepatutnya ataupun tindakannya itu luar daripada daya pemikiran kita manusia yang waras. Dan bila ditanyakan pada dia apa sebab dia buat macam ni dan begitu begini, apa sebab? Dia kata dia terdengar ada bisikan yang membisik dia supaya buat demikian. Macam dulu ada kes seorang suami yang mana dia itu ya siang hari okey, maknanya dia bawa anak-anak berjalan, makan angin dengan isterinya pun okey. Tiba-tiba bertindak, dia bunuh isteri dia dan dia bunuh anak dia, dan dia boleh pergi report. Dia serah diri dan tanya pada dia apa sebab dia sampai buat macam ni dengan berlumuran darah ni semua, kenapa dia sanggup buat begini semua. Apa kata dia? Sebab dia terdengar ada bisikan suruh dia buat. Dulu ada kes dia tampar tu imam. Dia tampar tu imam, dia sepak tu imam tu. Tu imam duduk di sejadah imam, tiba dia tampar. Tak salah saya waktu sembahyang Jumaat kot. Jadi orang tangkap laki-laki yang pukul, yang tampar, sepak tu imam tu, tanya pada dia apa sebab cik buat macam ni. Apa kata dia? Ada bisikan. Ada bisikan yang membisikkan dia supaya dia berbuat demikian. Dan baru-baru ni kita juga digemparkan apabila satu orang laki-laki, seorang suami, seorang ayah, dia sampai tahap dia pukul isteri dia dan anak kecil dia bunuh, isteri dia, pasangan dia pukul. Tanya dia sebab apa? Sebab dia kata ada bisikan yang suruh dia buat. Ada suara-suara yang membisik dia supaya dia buat. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Yang ni kita takut. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Ini kita bimbang. Kerana benda ni kalau tak dibendung, kalau saya tak kongsikan apa yang semampu saya kongsikan ini akan berlanjutan dan akan lebih merebak, walaiyazubillah. Jadi pentingnya tajuk pada live kesempatan yang saya bawa pada kali ini, saya nak kongsi dengan tuan-tuan semua bagaimana dari sudut pandangan Islam terhadap bisikan-bisikan ghaib. Tengah orang dia declare ataupun dia isytiharkan ataupun dia dakwa
Tadi dia ada dengar bisikan. Tadi dia ada dengar ada suara-suara menyuruh dia buat itu dan buat ini. Okey? Namun para penonton, sebelum saya nak pergi lebih jauh pada perbincangan ni, saya nak tanyalah kawan-kawan semua. Okey ke saya punya suara setakat ni? Suara, gambar clear atau bagaimana? Tolong share ya. Maizun Jun Hassan, Alhamdulillah. Dragon Hill clear. Uish, Dragon Hill kawasan mana ni? Yang saya tahu Dragon Ball ya. Ada 7 biji. Hajah Nah Hafizah, na'udzubillah min zalik, bisikan ghaib, takut juga. Kefli Zul dan share. Terima kasih. Tolong share video ni seramai mungkin. Masya Allah, Allahu Akbar. Zaharah Ramli, Hartini Muhammad Ngatini, clear, okey sesangat. Terima kasih. Okey Ustaz, semua okey. Admin kita Yayasan Budi pun ada juga memberikan komen. Terima kasih. Mazila Mahmud, suara dan gambar clear Ustaz dari Sik. Orang Sik ke? Orang kampung Cik ni. Mu tak kelek kampung kawang. Fauzi Saad. Okey Ustaz, clear. Baiklah. Kalau begitu kawan-kawan dan teman-teman kita dari Singapura ada tak? Dari Singapura, dari Brunei. Linda kecil, suara okey, picture tak sharp. Okeylah, saya cuba cari sharpener. Pula nak buat macam mana? Saya pun berada di, orang kata apa, duduk di negeri orang kan, duduk tempat orang. Jadi tak bolehlah saya nak adjust kalau di rumah, di tempat saya sendiri, insya-Allah lah. Saya sekarang berada di IKBN Seri Iskandar, Perak. Esok ada program. Tak apalah. Yang penting kalau gambar tak clear tu pada saya lah, suara yang penting clear. Mana anda tengah buat kerja ke, tengah duk lipat baju anak ke apa, volume kasih kuat, bagi kuat suara tu ya. Bagi yang penting pengisian yang saya nak sampaikan ini. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, bila kita bercakap bisikan ghaib, bisikan ghaib, suara-suara muncul, yang timbul, yang datang, sama ada orang dia dengar menerusi panca indera telinga dia, ataupun dia terlintah dalam hati dia suara-suara tersebut. Ada kajian menyebutkan bentuk-bentuk bisikan ghaib ini dia ada beberapa. Tak salah saya kurang lebih dia ada 4 ke 10. Maknanya mungkin ada lebih lagi, tetapi dapatan saya setakat ini ada 4 bentuk bisikan ghaib yang kalau bimbang dia boleh bawa kita kepada kesesatan pula nanti. Apakah 4 bentuk bisikan ghaib tersebut? Jadi saya minta para penonton, follower, viewer semua tolong letakkan di ruangan komen boleh? Tolong letakkan di ruangan komen supaya ramai dapat tonton dan ramai juga dapat catch up lah apa yang saya sebutkan ini ya. Okey, ada 4 ya. Pertama sekali disebutkan bisikan yang bersifat persoalan-persoalan. Bisikan yang bersifat apa? Persoalan-persoalan. Yang lebih teruk lagi, persoalan yang membabitkan soal akidah ni. Betul ke Allah tu adil? Sungguh ke Allah tu sayang kat kita? Kalau Allah kan kita ni kena COVID ataupun tak boleh nak berniaga, susah sekarang ni dalam keadaan sesak, sungguh ke Allah tu Maha Penyayang? Ataupun datang persoalan kita, Allah ni betul ke wujud? Dia pelik, dia mari soalan macam tu. Allah ni betul ke wujud? Sejak lahir tak pernah nampak pun. Kalau Allah tu ada, kan dia macam tu. Dia bila hidup dah lama, nak pula dia saintis. Dia seorang yang mengkaji dasar iman dan agama, takut nanti merosak diri dia. Itu persoalan ya. Pertama, bisikan yang bersifat apa dia? Persoalan. Ada juga bisikan yang kedua, bisikan ghaib juga, yang tak ada orang, tak ada siapa-siapa, tapi bercakap dalam hati kita. Kalau Mat Saleh orang putih dia panggil inner voice. Dia panggil apa? Inner voice, suara dalam. Dia panggil suara dalam.
Yang keduanya disebut sebagai teguran. Bisikan yang bersifat teguran. Dia ada orang-orang yang macam tu, yang tiba-tiba bila dia buat satu tindakan, tiba terlintas dalam hati dia, ish, tergamak aku cakap macam tu kat suami aku. Kesian kat dia kan. Dia susah payah kerja siang malam nak sara ni aku, ahli keluarga apa semua. Tak patut pula kan. Takkan dia tak basuh cawan letak di sinki pun aku nak marah. Patutkah aku buat macam tu? Nampak? Dia bisikkan tu, dia terlintas dalam hati kita benda yang bersifat teguran. Dalam hati kita terlintas rasa, ish, tak patut aku cakap macam tu dekat mak aku tadi. Tak patutlah aku cakap dekat anak aku tadi macam tu. Dia buat macam tu, dia buat macam ni. Tapi yalah, budak-budak muda kadang dia tak terfikir ikut hati orang tua ni. Faham tak tuan-tuan? Maknanya bisikan yang bersifat teguran, yang macam dia macam terlintas dalam hati dia. Kok tuan-tuan pernah tengah duk mandi, biasa banyak orang tengah duk mandi, dia datang idea tengah mandi, lepas tu tiba dia terlintas, ish, macam tak patut je aku cakap macam tu dalam mesyuarat tadi ni. Dia datang teguran. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, ada juga bisikan ghaib yang bersifat seru, tapi seru ke arah yang buruk, seru ke arah yang tak baik. Apa lagi? Pukul dia cepat, pukul. Ni kau tengah duk kuat, kau tengah duk sihat ni, pukul dia cepat. Dia buat jahat kat kau pukul dia balik. Tak ada siapa-siapa cakap, tapi benda tu seolah-olah membisik pada jiwa kita. Pernah tak tuan-tuan rasa macam tu? Pukul balik, kau maki dia balik, maki dia balik. Takkan kau dalam grup WhatsApp kau nak diamnya, kau maki dia balik, kau tunjuk kau punya kau ingat kau pengecut sangat. Tu nampak bisikan yang bersifat seruan. Kalau orang perempuan tu bisik dalam hati dia apa? Orang minta cerai je laki kau tu, minta cerai. Kau nak ke duduk bertahun lagi dengan laki tu? Ataupun suami pun sama, dia bisik kan, cerai je bini kau tu, cerai je. Dia datang bisikkan seruan. Dia panggil seru, dia seru supaya kita bertindak dengan sesuatu tindakan yang lebih cenderung kepada tindakan yang tak elok, yang buruk, kesan natijahnya buruk. Boleh tuan-tuan? Tu yang ketiga. Dapat yang ketiga. Dan yang keempat ialah bisikan ghaib sifat. Macam mana tu? Maknanya dia bisik dalam hati kita, kau tu bodoh, kau tu jahil, kau tu penakut, kau tu bukan berani sangat, mu ni dok gok cetong, apa lagi? Kau ni takut bini, dia macam-macam. Dia datang bisikan-bisikan yang bersifat lebih kepada kepribadian, sifat kita. Jadi tuan-tuan semua, ini adalah benda kalau kita tidak faham dan kita tidak tahu tentang selok-belok tentang bisikan ini, saya takut jadi macam yang saya sebut tadilah, yang akhirnya diri sendiri ataupun memudaratkan ahli keluarga dan orang-orang tersayang yang ada di sekeliling kita. Jadi para penonton yang dirahmati Allah sekalian, marilah saya nak kongsi dengan tuan-tuan semua bentuk-bentuk yang dikatakan sebagai bisikan-bisikan ini, ataupun ada setengah orang dia mengistilahkan ia sebagai ada yang dia kata sebagai ilham pun ada. Kalau berdasarkan hadis, ada yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada satu hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda berkait tentang soal ilham ke dalam hati-hati kita ini. Kata Nabi, inna lisyaitani lammatan bibni adam walil malaki lammatan fa amma lammatu syaitani fa'i'adun bisyarri wa takzibun haqqa. Kata Nabi SAW, sesungguhnya
syaitan memiliki bisikan pada manusia. Dengar baik-baik. Sesungguhnya syaitan memiliki bisikan pada manusia. Dan malaikat juga memiliki bisikan. Maknanya syaitan pun boleh membisikkan pada hati manusia. Malaikat pun juga boleh membisikkan pada hati-hati manusia. Kata Nabi lagi, bisikan syaitan bersifat apa? Fa'i'adun bisyarri wa takzibun bilhaq. Tuan-tuan, kalau nak membezakan bisikan syaitan ataupun ilham daripada syaitan ni macam mana? Sifatnya ialah dia menjanjikan keburukan dan dia mendustakan kebenaran. Maknanya kalau bisikan ilham daripada syaitan ni sifatnya apa? Keburukan, menjanjikan benda buruk dan dia mendustakan kebenaran. Sedangkan malaikat pula fa'i'adun bil khairi wa tasdiqun bil haq. Kalau ilham daripada malaikat pula, kata Nabi SAW, bisikan malaikat menjanjikan kebaikan dan mempercayai